KPM. Aduh, perutnya lah rasa tekak ni. Kenapa lah 2-3 hari ni? Nak makan ubat apa ni? Ni apa? Mira. Kenapa? Cikgu Siti. Mira tahu lah cikgu, 2-3 hari ni tekak rasa tak selesa cikgu. Alah, dah jumpa doktor dah? Jumpa doktor? Belum cikgu. Mira ni, tak apa, cikgu ajar Mira macam mana nak legakan sakit tekak Mira. Macam mana cikgu? Benda ni ada dekat rumah je. Ada dekat rumah? Iya. Guna apa cikgu? Guna asam jawa. Asam jawa? Boleh. Boleh? Asam jawa boleh. Kita buat air asam jawa di mana ia merupakan kaedah alternatif tradisional untuk kita rawat sakit tekak kita tu. Oh, boleh cikgu Boleh. Jom cikgu ajar Mira. Boleh cikgu? Jom. Okey, jom. Yes, saya boleh minum air asam jawa. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan saya di Tingkatan 4. Apa khabar? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains bagi bab 10 dalam buku teks anda, iaitu tajuknya perubatan. Tetapi sebelum kita mengenali ubat-ubatan ni, jom kita kenali dulu siapa guru penyampai untuk hari ini. Jom. Juga pada hari ini turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat, iaitu Cikgu Nurziana Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, itu Cikgu Juru Bahasa Isyarat, dan untuk hari ini kita ada seorang guru penyampai yang sangat luas pengalaman mengajarnya dari utara, iaitu Cikgu Siti Zulika Zainal Abidin dari SMK Tinggi Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Mira sihat hari ini? Sihat Cikgu. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat, kita kena ambil ubatan. Kerana inilah yang kita nak belajar, iaitu ubat-ubatan cikgu dengan tajuknya perubatan. Okey, boleh cikgu Siti Zulika terangkan apa yang cikgu nak tekankan dalam segmen kali ini? Okey, pada hari ini cikgu akan menjelaskan mengenai perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari daripada subjek sains teras tingkatan 4 bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Jadi sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, mari kita lihat dahulu apakah hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, yang pertama, murid-murid mesti dapat menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari dengan betul. Yang kedua, murid mesti dapat menerangkan jenis ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang ketiga, murid mestilah boleh menerangkan keberkesanan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Seterusnya, murid boleh mewajarkan penggunaan ubatan daripada sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya dan yang terakhir, murid mesti boleh menerangkan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Jadi ini antara perkara-perkara yang Cikgu Siti Zulika akan tekankan dalam kelas kita. Baiklah Cikgu, tadi kan Cikgu Mira rasa perik sangat tekak ni Cikgu. Lepas tu Cikgu kata boleh minum air asam jawa. Betul. Apa kaitannya boleh. Cikgu? Kaitannya adalah air asam jawa merupakan kaedah perubatan tradisional. Dan sebenarnya kaedah perubatan ni ada 3. Jom kita masuk. Okey. Kita ada 3 kaedah perubatan ya, iaitu TMK. Ini tips nak mengingat apakah 3 kaedah perubatan tersebut. TMK. Bukan teknologi maklumat dan komunikasi, tetapi adalah 3 kaedah perubatan. Yang pertama T adalah tradisional.
Yang kedua adalah moden, manakala yang ketiga adalah complementary. Jadi dah ready ke kita nak masuk satu persatu, Mira? Murid-murid dah bersedia? Bersedia, cikgu? Bersedia. Jom kita lihat. Perubatan yang pertama iaitu perubatan tradisional. Perubatan tradisional merupakan kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Okey, mari kita lihat lagi apakah ciri-ciri perubatan tradisional. Yang pertama, rawatan ini menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Seperti asam jawa tadi kan, kita menggunakan daripada tumbuhan. Kalau haiwan agak-agak kita boleh guna apa? Tahu tak murid-murid dan Mira? Boleh cikgu kongsikan? Okey, kalau saya nak kongsikan, nak kongsikan pernah minum madu tak, Mira? Pernah cikgu. Pernah, sedap tak? Sedap. Ya, itu adalah bahan semula jadi daripada haiwan. Okey, yang seterusnya adalah keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Ia ambil masa. Kemudian, ciri perubatan tradisional yang ketiga diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Kebanyakannya kita dapat daripada nenek moyang kita kan. Seterusnya, pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Dan kos rawatan yang lebih rendah. Macam tadi asam jawa kan, kita boleh ambil di dapur sahaja. Seterusnya, kita lihat perubatan moden. Perubatan moden adalah campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang berkaitan dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Bidang ilmu sains ini termasuklah penyelidikan, pembedahan. Seterusnya, kita lihat apakah ciri-ciri perubatan moden. Ciri-ciri perubatan moden adalah rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik, iaitu buatan manusia. Seterusnya, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Kemudian, rawatan ini adalah lebih berkesan dan lebih cepat berbanding dengan tradisional tadi. Seterusnya, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Ada kajian. Kemudian, kos rawatan yang mahal. Okey, mari kita lihat yang ketiga, iaitu perubatan complementary. Perubatan komplementari merupakan kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya. Bentuk budaya. Kemudian kita lihat apakah ciri-cirinya. Tidak menggunakan ubat-ubatan, terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Kemudian ia tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan kita. Yang ketiga, ia mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. So itulah tadi tiga kaedah perubatan. Apa dia? Ingat tak Mira tadi? Ingat cikgu. Apa dia? Yang pertama traditional, T. Yang kedua M, modern. Yang ketiga K, complementary. Betul, TMK. So lepas ni ingat apakah tips kita nak ingat tiga kaedah perubatan? TMK. Okey, jom kita masuk uji minda. Cikgu nak uji Mira dan murid-murid di rumah. Okay, yang pertama kita pergi kepada definisi. Campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang berkaitan dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Mira rasa apa jawapan dia? Ini ialah moden, cikgu. Kita lihat. Betul. Pandai Mira. Dan yang kedua, kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya. Keyword dia adalah budaya. Kita tengok budaya. Kalau budaya ialah K, complementary. Bagus, betul, complementary. Manakala yang ketiga, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Key point dia adalah bahan semula jadi. Kalau bahan semula jadi ni yang ada dekat dapur rumah kita sendiri, iaitu traditional, cikgu. Bagus. Okey, ini adalah tradisional. Seterusnya, kita pergi kepada soalan seterusnya, perubatan tradisional. Yang pertama, kos rawatan rendah ke mahal? Lebih rendah, cikgu. Bagus. Yang kedua, rawatan memakan masa dan lebih cepat ke perlahan? Memakan masa. Kalau memakan masa, sudah semestinya lebih perlahan. Bagus, betul. Yang ketiga, pembuktian keberkesanan secara pengalaman ke klinikal. Secara pengalaman. Ya, betul kan, daripada nenek moyang kita kan, daripada pengalaman. Yang keempat, tidak diwarisi atau diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Ini ialah diwarisi, cikgu. Betul, mestilah diwarisi. Yang kelima, menggunakan bahan semula jadi ke sintetik daripada tumbuhan dan haiwan. Kalau tradisional, menggunakan bahan semula jadi. Bagus. Okey, mari kita lihat seterusnya.
perubatan moden. Okey, perubatan moden, kos rawatannya rendah ke mahal, Mira? Lebih mahal, cikgu. Okey, yang kedua, rawatan lebih berkesan dan lebih cepat ke perlahan? Lebih cepat. Bagus. Yang ketiga, pembuktian keberkesanan secara pengalaman ke klinikal? Kalau moden ni selalunya di klinik, jadi secara klinikal, cikgu. Bagus, maksudnya dia ada kajian. Yang keempat, rawatan menggunakan ubat-ubatan semula jadi ke sintetik? Menggunakan ubat-ubatan sintetik. Bagus. Yang kelima, menggunakan kaedah tradisional, moden seperti pembedahan laser dan radioterapi. Tradisional ke moden? Kalau dah nama pun perubatan moden, pastinya menggunakan kaedah moden. Bagus. Okey, mari kita lihat yang ketiga, perubatan komplementari. Menggunakan ke atau tidak menggunakan ubat-ubatan? Ini tidak menggunakan ubat-ubatan. Bagus, tidak menggunakan ubat-ubatan. Yang kedua, mengambil kira atau tidak mengambil kira pandangan perubatan moden dan tradisional? Kalau complementary, dia mengambil kira, cikgu. Betul, complementary kita tidak boleh sewenang-wenangnya guna kita kena mengambil kira pandangan doktor juga. Yang ketiga, tidak melibatkan atau melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Kalau complementary, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan pada tubuh badan. Betul, kalau melibatkan pembedahan, ia merupakan kaedah perubatan moden. Okey. Wow, jadi macam mana, cikgu? Jawapan saya semua tepat ke, cikgu? Betul, tepat, Mira. Wah. Bagus, Mira ni, cemerlang. Terima kasih, cikgu. Kalau tepat, cikgu, berapa ganjaran yang cikgu nak bagi? Cikgu nak bagi sebab tadi ada 4 soalan. Kita bahagi 2. 2 bintang dulu, Mira. Wah, 2 bintang untuk Mira. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas bintang yang telah diberikan ini. Baik, kawan-kawan, kalau anda semua nak tahu dengan lebih mendalam lagi tentang tajuk kita, bab 10 perubatan, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di slot Mendengar Atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains dalam bab 10 perubatan dan bersama dengan Mira, Cikgu Siti Zulika atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ika. Baiklah, Cikgu. Di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Ika? Okey, sebelum Cikgu nak berkongsi, Cikgu nak tanya Mira satu soalan dulu. Boleh, Cikgu. Okey, kalau Mira sakit, Mira jumpa doktor, betul? Selalunya bila jumpa doktor, apa yang doktor akan berikan pada Mira? Doktor akan berikan Mira ubat, Cikgu. Betul. Dan Mira tahu tak apakah definisi ubat? Apa, Cikgu, definisi ubat? Jom kita lihat. Okey, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit. Dia ada 3 poin dekat sini. Ia adalah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan yang pertama, merawat atau mencegah penyakit. Jadi ubat bukan sahaja ambil untuk nak rawat penyakit, tapi ia juga boleh untuk mencegah dan mengawal kesihatan kita. Jadi mari kita lihat ubat tradisional dahulu. Ubat tradisional diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Macam atas meja tu ada madu, betul? Betul. Madu daripada haiwan. Kemudian ada halia daripada tumbuhan. Jadi, mari kita lihat contoh-contoh ubatan tradisional. Yang pertama adalah aloe vera atau lidah buaya. Yang cikgu bawa dekat depan tu, ada aloe vera kan? Apakah kegunaannya? Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari, sunburn ataupun terkena benda panas. Katalah tengah masak dekat rumah kan? Tengah masak kat rumah tiba-tiba terpercik minyak panas. Kalau ada aloe vera dekat rumah, cepat-cepat pergi ambil, boleh letak lendiran dia supaya dapat melegakan kesakitan tu. Baik. Yang kedua, contohnya adalah ginseng. Semestinya ginseng ini terkenal di dalam kaum Cina kerana ia merupakan herba yang sangat popular yang digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Yang ketiga, kita ada ubatan tradisional, halia. Kenal tak halia? Kenal, Cikgu. Kalau masakan tambah halia, semestinya lagi sedap kan? Okey.
Tapi bukan sahaja sedap, halia juga boleh melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Kalau angin banyak dalam badan tu, boleh kita guna halia. Nanti cikgu ajar macam mana nak guna halia dalam kesihatan. Okey, mari kita lihat seterusnya ubatan tradisional pokok bunga raya, pokok kebangsaan kita. Ada juga benefit dia, kebaikan dia. Iaitu daunnya kita boleh melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Jadi senang aja. Kalau tiba-tiba sakit kepala kan tak ada ubat, ada pula pokok bunga raya dekat rumah, ambil daun dia, kita masukkan dalam air, kita ramas-ramas sampai keluar lendiran, kita ambil dan kita letakkan dekat kepala. Biarlah selama beberapa minit. Ia akan menyejukkan dan melegakan sakit kepala. Betul cikgu kan? Sebab Mira pernah buat cara ni cikgu. Ya ke? Ya. Wah, dekat rumah ada pokok bunga raya? Ada cikgu. Wah, bagus. Okey, yang seterusnya adalah quinina. Quinina adalah berasal daripada kulit pokok Cinchona. Cinchona spesies digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Malaria ni dijangkiti melalui apa? Malaria. Daripada nyamuk. Nyamuk apabila dia gigit kita, ia boleh menyebabkan kita mendapat penyakit malaria. Jadi, boleh menggunakan kulit pokok Cinchona ni ataupun quinina. Okey, mari kita lihat seterusnya. Pembelajaran berasaskan projek, cikgu nak ajar Mira dan murid-murid di rumah untuk buat air halia madu. Yang bagus untuk melegakan sakit-sakit badan dan juga membuang angin dalam badan. Okey. Mira dah ready? Siap cikgu. Okey, depan Mira itu ada halia, irisan halia, ada air dan juga ada madu. Yang pertama, Mira ambil halia, masukkan ke dalam gelas. Inilah, yang pertama ialah halia. Mira akan masukkan halia ke dalam gelas. Berapa banyak halia yang diperlukan cikgu? Masukkan 2 hirisan. Kalau Mira nak rasa halia itu lebih kuat, boleh masukkan lebih. Baiklah. Kita akan masukkan 2 hirisan. Halia ni dia ada bagi kesan rasa macam pedas-pedas juga kan cikgu? Betul-betul. Setengah orang suka pedas-pedas kan? Boleh masuk lebih juga. Kemudian cikgu dah masukkan masukkan irisan halia. air. Masukkan air setengah gelas. Setengah gelas air. Kita akan masukkan. Gelas air. Sikit-sikit. Okey cikgu. Okey, kemudian Mira boleh masukkan madu. Wah, ini yang best ni. Kick dia tu. Ya. Yang akan memberi rasa kick tu adalah daripada madu. Baiklah. Madu berapa sudu cikgu? Kalau Mira suka manis, masuk banyak. Kalau tak suka manis, boleh masuk kurang. Baiklah. Jadi ikut suka Mira. Kemudian kita kacau dia. Dan macam kita tahu, madu pun ada banyak sangat manfaatnya kan cikgu? Betul. Madu ada banyak manfaatnya. Antaranya adalah antibakteria. Okey, boleh mengurangkan bengkak dan juga dapat meningkatkan imunisasi badan. Nampak tu air halia madu. Mira boleh minum ke cikgu? Boleh. Air halia madu. Jadi kawan-kawan, ini ialah air halia madu Mira. Mira cuba minum cikgu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sendiri buat. Sedap cikgu. Kalau nak lagi rasa halia tu, kita boleh crush-crushkan sikit. Tumbuk-tumbukkan sikit halia tu. Bagi rasa pedas-pedas madu tu. Ya. Dan ini adalah untuk membuang angin dalam badan dan melegakan kesakitan badan. Baiklah. Ini untuk air halia madu. Kemudian cikgu nak ajar Mira lagi satu, air asam jawa yang untuk melegakan sakit tekak. Sekarang kan musim kan, demam, sesama, sakit tekak. Kita boleh menggunakan air asam jawa. Senang sahaja. Mira nampak tak di dalam gelas itu ada pati asam jawa? Nampak cikgu? Mira ambil pati asam jawa itu, Mira cuma tambahkan air sahaja. Tambahkan air? Ya, betul. Kalau air untuk masukkan dalam pati asam jawa, berapa banyak perlu cikgu? Setengah cawan juga ke? Sekira Mira mahukan ia lebih rasa masak, boleh tambah banyak. Kalau lebih rasa masak, tambah kurang air. Kalau nak kurangkan masak, boleh tambah banyak air. Baiklah. Jadi Mira akan tuangkan sedikit. Okey. Cukup. Lepas tu kita akan kacaukan cikgu kan? Betul, kacaukan. Kita akan kacaukan asam jawa, pati asam jawa. Dan pati asam jawa ni pun bagus juga dalam menyejukkan badan kan cikgu? Betul. Kadang-kadang kita guna air asam jawa letak dekat kepala kan, kadang-kadang demam kan. Untuk menyejukkan badan. Ya, Mira akan rasa cikgu boleh. Kawan-kawan, saya akan rasa macam mana? Sila. Bismillah tak tu? Bismillahirrahmanirrahim.
Dia dapat Sedap, melegakan Cikgu. sakit tekak Ya, Asam rasanya Jawa. tak begitu masam sangat, masih Betul. boleh diminum dan bila kita minum rasa segar. Betul, betul. Dan selain daripada itu, cikgu nak beri lagi satu tips Mesti ramai suka makan lemon madu, air lemon madu. Ya. Kadang-kadang order kan honey lemon. Air lemon madu juga boleh melegakan sakit tekak. Wow. Jadi kalau sakit tekak tu pergi kedai ambil je air lemon madu. Boleh melegakan sakit tekak sebab dekat kedai jarang jual air asam jawa, betul? Okey, mari. Ya. Jom kita lihat yang seterusnya, Mira. Ubat moden pula. Tadi ubat tradisional. Sekarang kita pergi kepada ubat moden. Ubat moden adalah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual secara pasaran secara meluas. Okey, kita boleh dapatkan di farmasi. Kadang-kadang kita senang dapat, kadang dekat stesen minyak pun kita boleh beli ubat paracetamol kan? Ya. Okey, seterusnya ubat moden disediakan dalam bentuk pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Mari kita lihat lagi, ubat moden ada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, mari kita lihat ubat yang pertama, ubat moden yang pertama iaitu analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Melegakan kesakitan. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan juga Kodina. Contoh macam kita sakit kepala kan, selalunya kita akan ambil paracetamol. Okey, seterusnya kita lihat antibiotik. Jarang doktor, kalau boleh doktor akan elak beri antibiotik unless kalau kita betul-betul perlukan. Ubat ini adalah ubat yang berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Membunuh atau menghalang. Yang kedua, ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus ataupun bakteria yang boleh melawan bakteria yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia, boleh dihasilkan di dalam makmal. Okey. Yang keempat, ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Kalau Mira perasan, kalau pergi dekat klinik mesti doktor tulis dekat antibiotik. Habiskan ubat ini, kerana ia memerlukan dos yang betul untuk memastikan bahawa bakteria itu dihapuskan sepenuhnya. Yang seterusnya adalah contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Kalau nampak ubat itu ada perkataan in dekat belakang tu, maka ia adalah antibiotik. Okey, mari kita lihat psikoterapeutik, ubat moden psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik kerana kita tahu bahawa penyakit ini bukan sahaja kepada fizikal tetapi juga kepada mental. Okey, mental juga merupakan kesihatan. Kita kena jaga ya. Okey, seterusnya ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Selalunya mesti mendapat kebenaran ataupun rujukan daripada doktor lah. Kerana ia boleh menyebabkan, apabila kita mengambil ubat ini, ia boleh menyebabkan perubahan perasaan. Bukan sekadar perasaan, kepada pemikiran dan juga kelakuan kita, kelakuan seseorang. Jadi ubat ini pula boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah stimulan, iaitu ubat yang merangsang. Stimulan dia bersifat perangsang. Dia merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contohnya adalah amfetamina. Seterusnya adalah antidepresan. Kita tahu kan, depresi ni macam kita stres kan. Antidepresan ini, ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Dia bagi kita relax. Contoh imipramine dan juga amitriptilin. Yang terakhir, yang ketiga adalah antipsikotik. Antipsikotik ini adalah ubat penenang. Contohnya adalah tranquilizer, barbiturat, dozapin dan juga haloperidol. Ini jenis-jenis ubat lah. Okey. Seterusnya mari kita lihat apakah perubatan komplementari. Perubatan komplementari merupakan kaedah merawat penyakit dan memastikan pesakit sihat secara holistik. Holistik ini sebenarnya dia menyeluruh. Holistik kan, iaitu merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Okey, mari kita lihat apakah contoh perubatan komplementari, ubat komplementari akupuntur, iaitu jarum steril. Steril ni maksudnya tiada bakteria, tiada kuman, steril.
dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Nampak tak gambar tu kan? Dia macam cucuk-cucuk di titik-titik. Dia bukan inject macam kita cucuk vaksin tu. Nanti dia cucuk ke dalam salur darah kan, ke dalam muscle. Ini dia cucuk kepada titik-titik pada kulit sahaja ya. Di mana yang titik-titik pada kulit ini disebut titik akupuntur atau dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Kenapa kita cucuk perlahan-lahan dan lembut? Ia hanyalah untuk merangsang sistem saraf kita bagi melegakan kesakitan. Okey, dia cucuk pada titik akupuntur. Bukan semua titik dia akan cucuk dia ada titik-titik tertentu. Saya cucuk sini, saya jadi lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kiropraktik. Okey, kiropraktik tidak menggunakan ubat. Tidak menggunakan ubat. Sebab kan tadi kita belajar komplementari adalah perubatan yang tidak menggunakan ubat. Okey, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli kiropraktor. Ini adalah ahli kiropraktor yang mesti belajar dan mendapat kelulusan lah baru boleh buat kepada pesakit untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Dia akan membetulkan tekan kan. Dan kiropraktik ini selalunya berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Kadang-kadang kita dengar bunyi kruk tu kan. Kiropraktik adalah tugasnya untuk merawat pesakit-pesakit yang sakit sedemikian. Seterusnya kita lihat pula urutan tradisional. Semua orang suka urut. Kalau urut tu rasa relax sangat kan. Urutan tradisional merupakan kaedah komplementari lah. Okey, urut ialah kaedah untuk memanipulasikan tisu lembut badan. Dia manipulate kita punya tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Kadang-kadang kita tengok tumbuk kan. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Dia tekan-tekan kepada otot-otot kita. Tapi tak boleh overtekan. Kalau overtekan nanti kita akan jadi sakit balik. Kita mesti berjumpa dengan tukang urut yang berdaftar. Seterusnya adalah ubat homeopatik. Ubat ini adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan ia adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Dia macam lebih kepada suplemen, makanan tambahan. Okey. Seterusnya kita lihat adalah terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai macam kita kan, jamu itulah, jamu inilah, sebab kita tahu herba bahan semula jadi. Okey. Kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Itulah tadi 3 jenis ubat. Ubat tradisional, ubat moden dan ubat komplementari. Okey, setakat ini Mira ada apa-apa soalan tak? Setakat ini Mira jelas, cikgu. Jelas. Kalau jelas, jom cikgu uji minda Mira. Boleh. Baik, cikgu. Okey, mari kita lihat apakah maksud ubat. Maksud ubat, apakah maksud ubat? Ubat ialah apa atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat ialah apa, Mira? Ubat ialah dadah, cikgu. Dadah, tapi dadah yang jenis baik lah. Okey, dadah atau bahan. Mari kita lihat jawapan dia. Betul, dadah. Okey, seterusnya kita lihat. Lai dan keluarganya bercuti di Pulau Perhentian. Selepas pulang daripada bercuti, dia mendapati kulitnya menjadi merah dan berasa perit. Apakah ubat tradisional yang membantu merawat kulitnya? Jelaskan jawapan anda sebelum Mira nak jawab. Cikgu nak bagi Mira ekstrak soalan dahulu. Okey, teknik ekstrak soalan. Kerana soalan ini ada 2 pecahan. Pecahan yang pertama, soalan bertanya, apakah ubat tradisional yang dapat membantu merawat kulitnya? So ini adalah soalan yang pertama. Kadang-kadang pelajar dia suka
ignore, dia akan terlepas pandang soalan ini. Yang kedua, pecahannya adalah jelaskan jawapan anda. So ada dua soalan dalam satu soalan. Yang pertama, kita tengok daripada soalan, dia kata kita pergi bercuti, tiba-tiba kulit jadi merah dan berasa perih, apakah ubat tradisional? Kita tadi ada 3 ubat kan? Betul. Tapi kat sini dia tanya ubat tradisional. Jadi kita kena revise balik. Kalau ubat tradisional mestilah ubat daripada sumber Semula jadi. betul, semula jadi, terdiri daripada Tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. bagus. Jadi apakah ubat yang dapat membantu merawat kulitnya? Ini ialah aloe vera, cikgu. Betul. Okey, mestilah aloe vera. Kerana kita dah belajar tadi kan. Iaitu aloe vera, lendiran dia dapat melegakan kesakitan kulit ataupun sunburn lah. Kemudian bila dah jawab, ini dah dapat markah dah ni. Okey, dah dapat markah. Tak boleh keluar pula. Okey, tapi yang seterusnya jelaskan jawapan anda. Macam mana nak jelaskan? Okey, kerana macam cikgu katakan tadi, lendiran aloe vera itu dapat menyejukkan kesakitan yang ada pada kulit akibat selaran matahari. Betul, mari kita lihat. Betul. Okey, jelaskan jawapan anda kerana lidah buaya ataupun aloe vera dapat mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari. Jadi ini cara nak menjawab soalan. Murid-murid sila beri perhatian. Jangan hilang markah. Seterusnya mari kita lihat fungsi ubat dan jenis ubat. Jenis ubat tadi ada 3, betul? Betul, cikgu. Ubat pun sama juga. Kalau kaedah perubatan ada TMK, ubat pun ada 3 juga. TMK juga. Tapi ini lebih kepada ubat, kita lihat dulu. Untuk melegakan kesakitan, apakah jenis ubatnya adalah analgesik. Tapi ini adalah di bawah ubat moden. Okay, cikgu perlukan Mira untuk menjawab lagi 2. Menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Kalau untuk menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit ialah sejenis antibiotik, cikgu. Betul, antibiotik. Sebab bio adalah benda hidup. Okey, stand untuk bakteria. Maka menghalang pertumbuhan bakteria adalah antibiotik. Kalau menghalang virus, antiviral. Dia lain pula. Seterusnya, merawat pesakit psikiatrik. Kita menggunakan apa? Ubat jenis apa? Psikiatrik kita menggunakan psikoterapeutik. Very good. Psikoterapeutik. Okey, seterusnya mari kita lihat. Berikan 2 contoh perubatan komplementari. Ubat keywords dia adalah perubatan komplementari. Perubatan komplementari. Jadi apabila perubatan komplementari ni kita kena pastikan bahawa ia melibatkan budaya. Jadi boleh tak Mira bagi 2 contoh? Sebenarnya ada banyak. Tapi nak 2 contoh sahaja. Boleh, cikgu. Yang pertama sekali yang semua orang suka iaitu urutan tradisional. Yang kedua ialah kalau Mira kata yang jarum-jarum tu iaitu akupuncture. Betul. Akupuncture dan urutan tradisional. Okey, so Mira boleh faham ya macam mana pembelajaran pada hari ini? Ya. Very jelas. Setakat ini Mira jelas, cikgu. Dan tadi Mira tengok jawapan Mira hampir semuanya betul. Betul? Jadi berapa ganjaran yang cikgu Ika nak beri pada Mira? Disebabkan soalan slot ini sangat banyak cikgu nak bagi Mira 4 bintang. Wow, Mira dapat 4 bintang. Kerana Mira berjaya menyelesaikan semuanya, Mira. Wah, bagus Mira, cemerlang. Terima kasih cikgu. Mira tak sabar nak penuhkan carta saya bijak. Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau nak bijak bersama-sama dalam bab 10 perubatan ini, teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Jadi kepada semua kawan-kawan saya tingkatan 4 yang sedang menonton sekarang, ambil buku teks anda dan buka halaman bab 10 kerana kita belajar tentang perubatan pada hari ini. Dan untuk segmen ini, subtopik atau subtajuknya ialah ubatan buatan manusia dan sumber semula jadi. Apa itu? Jom kita tanya Cikgu Ika. Silakan, Cikgu.
Okey, seterusnya kita nak belajar berkaitan dengan ubat buatan manusia dan ubat daripada sumber semula jadi. Okey, kita tahu bahawa ubat-ubatan manusia ni kita boleh dapat dalam jumlah yang banyak, boleh dapat di mana-mana, di farmasi kan. Tapi kalau ubat daripada bahan semula jadi ni, kekangan kita untuk mendapatkannya. Jadi pada slot ini, kita lebih nak membincangkan perbandingan ciri di antara ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi. Jadi ciri yang pertama, sebelum itu nampak tak cikgu ada letak prop di hadapan ini, ada buah oren, ada vitamin C di dalam botol, okey. Ini adalah perbandingan. Okey. Kita tahu buah oren. Apa kandungan yang paling banyak dalam buah oren? Kita tahu. Ialah vitamin C. Betul, vitamin C kan banyak kandungan buah orennya kan. Jadi itu adalah secara semula jadi. Kita makan buah oren, kita dapat vitamin C. Tapi kalau kita ni jenis tak suka makan buah oren, tak suka benda masam, jadi kita juga boleh menggunakan vitamin C yang telah dihasilkan secara sintetik. Di dalam botol tu kan, di dalam bentuk pil. Mira cuba goncang-goncang sikit. Bagi tunjuk pil. Itu garlic Mira tu, vitamin C yang botol besar tu. Ya ini. Ya, dalam vitamin bentuk C. pil kan? Dalam bentuk Okey. pil. Ini pula dalam bentuk semula jadi. Maksudnya yang dalam pil itu adalah buatan manusia. Kerana apa? Kerana ia dihasilkan di makmal. Dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Jadi contohnya adalah vitamin C, iaitu dia jual dalam bentuk pil. Ada juga vitamin C yang dalam bentuk serbuk, kita bancuh. Ada juga dalam bentuk tablet effervescence kan, kita letak dalam air. Dia akan larut. Ya, dia akan larut. Yang seterusnya adalah ubat daripada semula jadi. Cirinya pula semestinya diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Kalau macam vitamin C tadi itu daripada buah oren. Mira tahu tak berapakah dos yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita untuk vitamin C ni? Berapa banyak yang kita boleh ambil sehari, Mira rasa? Mira rasa sebab Mira tahu badan kita pun ada menghadkan jumlah pengambilan vitamin C kan cikgu? Ya, betul. Jadi Mira rasa mungkin kurang dari 1000 mg cikgu, betul ke? Betul. Sebenarnya pengambilan vitamin C walaupun kita boleh dapatkan di farmasi, tetapi pengambilannya tetap kena bersederhana dan mengikut peringkat umur. Okey, selalunya kalau kita beli, dia akan letak satu rujukan di belakang, satu kapsul sehari. Maksudnya 1000 mg sehari bagi dewasa. Bagi kanak-kanak lain pula dos dia. Jadi makan satu pil sehari untuk kita mendapatkan 1000 mg. Tapi kalau buah oren kita nak kena makan banyak mana pula? Kalau nak dapat 1000 mg. Untuk mendapatkan 1000 cikgu Mira rasa mungkin 3 biji. 3 biji buah oren. 3 biji. Kalau Mira lah, Mira maksimum boleh makan buah oren sehari berapa? Mira rasa. Maksimum Mira boleh makan dalam satu hari, dari pagi sampai ke malam, mungkin dalam 5 atau 6 je cikgu, sebab dia masam nanti sakit perut. Betul kan? Tapi sebenarnya Mira, untuk mendapatkan 1000 mg vitamin C sehari memerlukan 2 kilo buah oren, Mira. Wow, 2 kilo. 2 kilo buah oren baru cukup 1000 mg tu. Okay. Kita tak mampu kan nak makan 2 kilo sehari, nanti kita sakit perut. Jadi kita boleh menggunakan vitamin C yang kita boleh beli di farmasi dalam bentuk buatan manusia. Okey, seterusnya kita lihat apakah perbandingan ciri yang kedua. Kalau ubat-ubatan manusia, ia perlu diambil secara berterusan. Biasanya ubat secara berterusan ini adalah untuk penyakit kronik. Okey, ataupun ubat ini juga kita boleh berhenti apabila telah sembuh. Apa maksud perlu diambil secara berterusan untuk penyakit kronik? Kadang kita pernah dengar kan, okey, mungkin ada saudara mara kita yang kena kencing manis, darah tinggi, betul? Mereka ini memerlukan pengambilan ubat-ubat buatan manusia secara berterusan. Secara berterusan maksudnya ada berkala. Sebulan sekali kena pergi jumpa doktor untuk top up ubat. Tapi kalau macam kita just demam sahaja ke, kita boleh ambil ubat paracetamol dan kita akan berhenti makan paracetamol apabila kita telah sembuh. Manakala kalau ubat sumber semula jadi pula, ia perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Kalau macam kita sakit tekak, kita minum air asam jawa ke ataupun air lemon madu, adakah kita minum kita terus baik? Tak juga cikgu. Kan, ia ambil masa yang lama untuk baik kerana
badan kita perlu menyerap semua nutrien itu tadi. Yang ketiga, apakah ciri perbandingan? Seterusnya adalah ubat buatan manusia, bukti penyembuhannya berdasarkan ujian klinikal. Ada kajian. Manakala kalau ubat daripada sumber semula jadi, ia lebih kepada bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Kadang-kadang kan kita sakit tiba-tiba, sakit kepala lah, tiba-tiba kawan cakap, mak aku cakap. Betul tak? Ia berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Mak aku cakap, you kena ambil lendiran air bunga raya untuk legakan sakit kepala. Itu adalah ciri yang ketiga, perbandingan yang ketiga. Tapi yang keempat ini adalah kedua-dua ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi, kedua-duanya akan menyebabkan risiko kesan sampingan. Jadi ingat, dalam kehidupan kita kena sentiasa bersederhana. Untuk pengambilan ubat-ubatan pun tidak boleh terlebih, tidak boleh kurang. Jika terlebih, kita berisiko mendapat penyakit yang lain. Kalau terkurang, risikonya adalah penyakit kita tidak sembuh. Jadi, semestinya berisiko mendapat kesan sampingan jika kita tidak menggunakan tanpa nasihat doktor ataupun kita gunakan tanpa nasihat doktor. Suka-suka je. Sakit nak makan ubat inilah, nak makan ubat itulah tanpa nasihat doktor. So, risiko kesan sampingan. Dan seterusnya, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Sepatutnya kita ikut dos yang betul. Kalau dos yang tidak betul ini takut nanti dia akan efek pula organ-organ dalaman badan yang lain. Okey? Jadi Mira ada apa-apa soalan tak nak tanya daripada sini? Mira nak bertanya tentang vitamin C tadi, tapi Cikgu Ika dah jawab di mana kita memerlukan 2 kilo buah oren untuk 1000 miligram vitamin C. Betul. Diserap oleh tubuh badan kita. Bersamaan lebih kurang 2 kilo sehari. Jadi tak mengapalah kalau kita ambil vitamin C ni kan Cikgu. Tapi kan Cikgu, kalau vitamin C ni pula, berapa agaknya, berapa biji yang diperlukan? Okey, berapa biji? 1 biji 1 hari. Sebab mungkin ada orang yang rasa macam dia nak lebih sihat, dia nak vitamin yang lebih banyak, mereka ambil sampai 2 biji. Tak 3 boleh, biji. tak boleh. Itu dah dos berlebihan yang akan memberi kesan sampingan kepada badan kita. Okey. Baiklah, So Cikgu. mari Mira, Cikgu nak uji minda Mira. Okey. Mira nampak tak ada bekas berwarna gold kat situ? Ya, ada Cikgu. Boleh tak Mira, dalam tu ada soalan. Ada 6 soalan. Jadi 6 Cikgu nak Mira cabut dan jawab satu persatu. Wow, baiklah. Soalan yang pertama, berdasar apakah bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Apakah bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Buktinya ialah apabila ubat tersebut melalui ujian klinikal, Cikgu. Semula baca balik soalan itu. Soalannya, berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Jadi jawapannya ialah berdasarkan ujian klinikal. Betul. Pandai Mira. Okey. Baik. Yang seterusnya? Yang kedua, soalan yang kedua tentang ubat-ubatan juga ya kawan-kawan. Soalannya ialah, bagaimanakah ubat-ubatan manusia dihasilkan? Ubat-ubatan manusia dihasilkan Di mana? di mana? Ada saintis kan Cikgu? Betul. Semua tu pastinya dihasilkan di dalam makmal. Betul. Bagus. Seterusnya Mira? Baiklah, soalan yang ketiga berbunyi begini kawan-kawan. Soalannya ialah, bagaimanakah cara pengambilan ubat-ubatan manusia? Caranya, tadi Cikgu Ika ada sebut ada 2 cara. Betul. Cara yang pertama, hendaklah diambil secara berterusan apabila ada penyakit kronik. Betul. Bagus. Okey. Cara yang kedua ialah diambil sekadar perlu. Maksudnya apabila sudah sembuh, kita boleh henti pengambilan tersebut. Betul. Pandai. Bagus Mira. Pelajar yang bijak ni. Terima kasih, Seterusnya. Seterusnya, ini ialah soalan yang ketiga terakhir. Bagaimana cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi? Cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi, sumber semula jadi sepertinya madu. Air asam jawa, aloe aloe vera. Jadi kalau Mira kata diambil secara berterusan dan dalam jangka masa yang panjang, betul tak Cikgu? Betul.
Sangat-sangat betul. Kerana apa tu cikgu? Kerana kerana sumber semula jadi kesannya lebih sedikit. Kerana kita perlu mengambil secara berterusan untuk badan kita menyerap semua nutrien itu. Wah, baiklah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat dari sumber semula jadi? Apa Kalau buktinya? kalau yang ubat buatan manusia kita kata berdasarkan ujian klinikal. Ya. Kalau semula jadi berdasarkan apa? Kalau semula jadi berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang-orang dulu. Betul, betul, pandai. Dan Baiklah. soalan yang terakhir ke Mira? Soalan yang terakhir, betul Cikgu Ika. Soalan yang terakhir kawan-kawan, soalannya daripada apakah ubat dari sumber semula jadi dihasilkan? Kalau sumber semula jadi, macam cikgu katakan tadi, madu, aloe vera. Kalau madu dan aloe vera itu dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Bagus Mira. Jadi nampaknya Mira faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Ciri-ciri perbandingan di antara ubat buatan manusia dan juga ubatan daripada bahan sumber semula jadi. Okey, cikgu nak bagi bintang lah dekat Mira. Wah, dapat bintang lagi lah kawan-kawan. Nak bagi bintang lah sebab Mira berjaya menyelesaikan kesemua 6 soalan. Bahagi 3, bahagi 2, cikgu bagi 3 bintang. Wow, dapat 3 bintang lagi. Seronoknya Mira tak sabar nak penuhkan Mira punya carta Saya Bijak. Sekarang Mira dapat kumpul lagi bintang. Jadi kepada kawan-kawan semua, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Menengah Atas untuk kita penuhkan carta Saya Bijak. Dan jom bijak bersama-sama dengan Cikgu Ika. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Ika tentang belajar sains bagi tajuk perubatan di dalam slot menengah atas. Baiklah Cikgu Ika, di segmen ini apa perkongsian daripada Cikgu Ika? Okey, di segmen ini kita akan mempelajari tentang kesan sampingan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okay, kita tahu ubat-ubat kita ambil untuk menyembuhkan penyakit. Jika kita tersalah ambil, kita salah guna, sepatutnya untuk sembuhkan penyakit tapi kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak kesan sampingan yang boleh kita hayati supaya ia menjadi pengajaran pada kita. Okey, jangan buat kesalahan ini kerana kesan penyalahgunaan ubat-ubatan yang pertama adalah boleh menyebabkan ini sangat mengerikan. Jadi kena betul-betul ambil ubat mengikut nasihat doktor dan mengikut dos yang ditetapkan. Kerana ia boleh menyebabkan kematian. Kesian. Yang seterusnya adalah menyebabkan ubat itu kurang berkesan. Kerana kalau kita ambil kurang dos, ubat jadi kurang berkesan. Ataupun kita ambil tersalah ubat. Sepatutnya ubat ini untuk ubat sesama. Tetapi kita ambil ubat batuk. Jadi dia punya keberkesanan akan berkurang untuk melawan penyakit tersebut. Maka penyakit yang ingin kita ubati tadi tidaklah sembuh. Jadi penyakit itu berpanjangan. Yang ketiga, ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pingsan. Kadang-kadang cikgu pernah pengalaman sendiri apabila anak cikgu sendiri alergik ubat. Apabila alergi ubat dia naik biji-biji pada badan. Itu dia naik alahan lah. Okey. Maka sebab itu kita kena tahu ubat-ubatan yang betul sebelum kita ambil. Yang keempat adalah menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Kita selalu dengar kan kisah ubat batuk ni. Ubat batuk ni kalau boleh ambil secara berlebihan dia boleh menyebabkan ketagihan. Jadi kita kena pastikan dalam kehidupan kita jangan salah guna ubat-ubatan. Kena ambil ubat yang tepat, dapatkan nasihat doktor ataupun pakar. Kalau sakit ke apa, kalau boleh jumpa doktor dulu. Mungkin sesetengah orang dia takut nak jumpa doktor, takut kena cucuk. Tak, sebenarnya jumpa doktor nak beri ubat untuk nak rawat penyakit kita. Jangan takut. Okey. Seterusnya,
Ada apa-apa soalan tak Mira nak tanya dekat cikgu berkaitan dengan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan? Setakat ini untuk kesan penyalahgunaan ubat-ubatan Mira jelas cikgu. Jelas. Okay. Kalau Mira jelas, mari kita lihat. Uji minda. Okay, cikgu nak uji minda Mira. Berikan 2 kesan negatif disebabkan oleh penyalahgunaan ubat-ubatan. Mira cuba ambil yang drastik. Yang drastik Yang paling drastik, yang paling Mira akan ingat yang pertama sekali boleh menyebabkan kematian. Betul, menyebabkan kematian. Dan yang kedua dia kata kat sini 2 kesan negatif. Baiklah. 2. 2 ya. Lagi satu ialah jika tersalah mengambil ataupun penggunaan dos boleh menyebabkan ketagihan cikgu. Betul, dia boleh menyebabkan kematian dan juga ketagihan. Okay, jadi kena hati-hatilah. Tak boleh sewenang-wenangnya makan ubat. Okey, sakit baru makan ubat. Bila perlu baru makan ubat. Dan ingat, ubat ada yang boleh diambil secara berterusan ataupun apabila dah sembuh kita stop. Jangan lagi ambil. Ya. Okey Mira, baik, inilah ya pembelajaran kita pada hari ini iaitu kesan sambingan penyalahgunaan ubat-ubatan. Berapa ganjaran untuk Mira cikgu? Okey. Soalan ni senang sangat kan? Tapi sebab Mira pelajar yang sangat baik, yang sangat cemerlang, jawab semua soalan dengan betul, cikgu nak bagi bukan 1, bukan 2, tapi 3. Wow, kita berjaya kumpul lagi mata ganjaran kita 3 bintang kawan-kawan. Maka penuhlah carta saya bijak. Wah, terima kasih Cikgu Ika. Okey, seterusnya cikgu nak kenalkan kepada Mira satu pengetahuan am iaitu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa di negara kita ada bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Iaitu di mana peluasan penjagaan keperkhidmatan PTNK di Hospital KKM. Sebenarnya di hospital kita 15 buah hospital di Malaysia ini adanya perkhidmatan PTNK iaitu perkhidmatan tradisional dan komplementari yang telah ditawarkan sejak 2007. Seperti akupuntur, seperti urutan tradisional ada di hospital dan terdapat 15 hospital. Mira tahu tak kat mana? Wow, 15 hospital cikgu. Dekat mana tu cikgu? Okey, kalau di sini kita ada Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh, Hospital Putrajaya. Kalau di Pulau Pinang ada di Hospital Kepala Batas dan beberapa hospital yang lain. Jadi, apakah kebaikannya adalah di mana selain daripada kita menggunakan perubatan moden, okay, doktor juga boleh memberi kita pilihan. Kita pesakit, kita ada pilihan untuk menerima rawatan PTNK. Tetapi mesti mendapat rujukan daripada pengamal perubatan berdaftar doktor lah. Supaya kita juga boleh menggunakan kaedah tradisional ataupun kaedah herba. Maka ini selalunya berumur 18 tahun dan ke atas dan pesakit haruslah stabil baru kita boleh gunakan PTNK. Dan menepati kriteria dan indikasi yang ditetapkan berdasarkan garis panduan amalan yang berkenaan. Maka pengamal-pengamal perubatan tradisional dan komplementari ini mestilah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh rawatan yang ditawarkan, iaitu urutan tradisional, perubatan tradisional Melayu, kemudian akupuntur, kemudian terapi herba sebagai rawatan tambahan pesakit kanser. Bukan sekadar ubat saja, kita juga memberi kaedah perubatan secara tradisional lah. Kemudian kita ada siro darah iaitu perubatan tradisional India untuk melagakan tekanan, masalah sukar tidur. Seterusnya terapi basti luaran. Okey, ini juga kaedah perubatan tradisional India. So inilah maklumat tambahan yang boleh cikgu sampaikan kepada murid-murid. Wah, rupanya ada banyak lagi jenis tawaran perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan kita kan cikgu, bukan sekadar ubat-ubatan moden sahaja. Baiklah cikgu, bagaimana pentafsiran keseluruhan Mira pada hari ini? Okey Mira, disebabkan Mira berjaya menjawab semua soalan, cikgu bagi Mira cemerlang. Wah, alhamdulillah kawan-kawan. Hari ini. Kita berjaya dapat cemerlang. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti Zulika kerana beri cemerlang pada Mira dan juga kawan-kawan di rumah. Dan bagaimana pula Cikgu kalau mereka yang di rumah ingin menambahkan lagi kefahaman mereka dalam tajuk kita pada hari ini?
Okey, jika ingin menambahkan lagi pengetahuan dalam tajuk hari ini, boleh ke YouTube Didik TV KPM ataupun kepada portal Sumberku Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya, seperti mana yang tertera di kaca TV anda semua. Terima kasih banyak Cikgu Siti Zulika atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini. Tak lupa juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Nurziana Youf kerana bersama dengan kami. Jadi kawan-kawan, manfaatkan ilmu yang ada pada hari ini kerana ubat-ubatan merupakan sesuatu yang berada dalam kehidupan harian kita, kan Cikgu? Betul. Kita tak dapat lari daripada perubatan ini. Jadi jangan salah guna, awas kerana kesannya boleh membahayakan diri anda. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di slot menengah atas. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.